Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada kali ini, kumpulan kami ingin membentangkan tajuk faktor-faktor penyebaran budaya asing dalam kalangan rakyat Malaysia bagi subjek CTU 552 di bawah pimpinan Ustazah Nur Damiah Husna. Pertama kalinya, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan yang terlibat dalam melengkapkan tugasan ini iaitu Amira Zulaika Putri, Ainur Aina Ulfah, Siti Yohanis, Nurin Sabrina, Siti Aisyah dan juga Nabila Aisyah. Sebagai pengenalan, budaya asing tidak akan lupus oleh kerana keadaan dunia yang berubah-ubah mengikut peredaran masa. Tidak kira sama ada positif atau negatif, ia memberi kesan yang berbeza kepada orang-orang yang terdedah kepadanya. Budaya dan masyarakat merupakan perkara yang tidak boleh dipisahkan, di mana budaya pasti akan muncul dalam sesuatu masyarakat yang wujud di muka bumi. Budaya mampu membentuk identiti rakyat sesebuah negara yang mengasingkan keunikan mereka daripada rakyat negara lain. Dengan penjajahan yang berlaku kepada negara-negara tertentu ketika era peperangan dahulu, budaya asing dibawa masuk oleh penjajah ke dalam negara yang dijajah oleh kerana mereka berpendapat bahawa budaya mereka lebih baik dan bertamadun berbanding budaya yang telah wujud lama di negara-negara tersebut. Walaupun secara fizikalnya, negara-negara ini telah merdeka daripada para penjajah, minda rakyat pada zaman modernisasi ini masih mudah untuk terpengaruh dengan budaya asing. Budaya asing yang dapat dilihat sebagai popular dalam kalangan rakyat Malaysia sekarang adalah budaya Barat dan budaya Korea Selatan. Industri seni seperti muzik, lakonan dan tarian telah menjadi minat sesetengah masyarakat untuk didalami dan dijadikan perkara yang dilakukan pada masa lapang. Ramai orang dari pelbagai peringkat umur dapat dilihat menjadikan budaya-budaya ini sebagai salah satu intipati dalam kehidupan mereka sebagai aktiviti untuk melepaskan stres atau sekadar minat. Sudah tentulah, apabila wujud perkara positif, perkara negatif juga turut menyusul. Jika budaya asing ini diambil dari segi negatif, ia akan mempamerkan imej masyarakat yang buruk dan tidak sedap dipandang oleh orang lain. Untuk perkara ini berlaku, terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada penyebaran budaya asing ini untuk terjadi dalam kalangan rakyat Malaysia. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan definisi budaya asing. Budaya boleh merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama setiap kaum. Perkataan budaya adalah berasal daripada gabungan perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa maksud kepada kecergasan akal dan fikiran masyarakat. Budaya juga memberi maksud seseorang individu itu menggunakan segala kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka. Seperti yang diketahui, budaya asing ini pula lebih dikenali sebagai budaya Barat. Budaya Barat boleh didefinisikan sebagai penjajahan Barat yang dilancarkan kepada sesebuah negara dengan tujuan untuk menundukkan negara itu kepada kuasa Barat dengan meracuni fikiran masyarakat Islam dengan perkara yang tidak bermoral. Sebagai contoh, budaya Barat akan mengesongkan fikiran anak muda tentang pengertian agama Islam dan memusnahkan kedudukan kepribadian seseorang. Hal ini akan menyebabkan berlaku perubahan kepada remaja zaman sekarang dari segi adab dan amalan mereka. Definisi rakyat Malaysia. Rakyat membawa maksud kepada penduduk yang terdapat di sesebuah negara yang merupakan salah satu syarat untuk mendirikan sesuatu pemerintahan di setiap negara. Maka, definisi bagi rakyat Malaysia adalah penduduk dan orang-orang yang terdapat di negara Malaysia. Rakyat Malaysia juga terdiri daripada berbilang kaum dan bangsa, sebagai contohnya bangsa Melayu, bangsa India, bangsa Cina dan sebagainya. Sekarang saya akan menerangkan pula tentang bentuk-bentuk penyebaran budaya asing. Kebudayaan merupakan konsep fundamental dalam disiplin ilmu antropologi. Berdasarkan E.B. Taylor, salah satu antropologi dapat didefinisikan budaya adalah sesuatu yang mencakup semua pengalaman manusia, dan E.B. Taylor berpendapat juga bahawa budaya yang mencakup ini ialah tentang pengetahuan, seni, moralitas, hukum dan keterampilan serta perilaku lain yang diterima atau dipelajari oleh masyarakat. Perkembangan globalisasi telah mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia dan juga mempengaruhi perubahan budaya. Sebagaimana dapat dilihat, globalisasi telah menjadi masalah yang mendapat banyak perhatian sejak akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21. Dalam proses globalisasi,
Batas-batas geografis suatu negara akan menjadi kabur sehingga proses globalisasi dapat menancap eksistensi budaya suatu bangsa. Sebagaimana budaya lain dapat dengan mudah menyerbu kehidupan suatu bangsa. Oleh itu, marilah kita melihat bentuk-bentuk penyebaran budaya asing. Terdapat pelbagai bentuk-bentuk penyebaran budaya asing. Yang pertama adalah liberalisasi. Liberalisasi adalah satu proses tersusun dalam mempromosikan dan menerapkan bentuk-bentuk pemikiran bebas dalam lingkungan masyarakat. Secara ringkasnya, bentuk penyebaran liberalisasi ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk-bentuk serangan yang diberi secara tidak langsung dilakukan bagi menentukan agama masyarakat Islam serta memberikan kesan terhadap keuntungan agama Islam. Sebagai contoh, golongan ini ingin memperjuangkan pahaman pluralisme agama dengan menyamaratkan semua agama agar kedudukan agama Islam sebagai agama yang paling benar dapat dihapuskan. Secara tidak langsung, kedudukan agama Islam direndahkan sehingga boleh mengundangkan pejalan murtad. Yang kedua adalah hedonisme. Bentuk pemikiran hedonisme telah dibahagikan kepada kedua kategori, iaitu pertama hedonisme psikologi yang dikenali sebagai hedonisme motivasi, dan yang kedua adalah hedonisme etika yang dikenali sebagai hedonisme evaluatif. Pemikiran hedonisme yang pertama iaitu hedonisme psikologi ialah bertanggapan bahawa hanya kesenangan atau kesakitan yang akan memandu perasaan kita dalam kehidupan keseharian. Manakala pemikiran hedonisme yang kedua pula ialah hedonisme etika, hanya beranggapan bahawa hanya kesenangan yang mempunyai nilai positif dalam hidup seseorang dan kesakitan atau ketidaksenangan yang dialami oleh seorang itu bertentangan dengan nilai positif yang dibawa oleh kesenangan yang dialami oleh individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung bentuk-bentuk penyebaran budaya asing yang ketiga. Iaitu bentuk penyebaran budaya asing yang ketiga ialah westernisasi. Westernisasi seperti mana yang ramai tahu iaitu satu kebebasan tanpa batas dalam segala aspek kehidupan. Anggapan ni telah menyerang kaum muda Muslim dan pemuda-pemuda lain yang mengarahkan kepada pergaulan bebas, kaum muda, pengumpulan kelompok, hajatan umum yang berbaur dengan kaum muda serta penggunaan pakaian yang berbeza dengan nilai-nilai Islam yang sudah menjadi kebiasaan dalam kehidupan mereka. Di sini sebagai contohnya ialah pergaulan bebas generasi muda yang sepatutnya menjadi tulang punggung kepada bangsa yang mampu mengambil alih kepimpinan bangsa ke arah yang lebih baik di masa hadapan, namun mereka melakukan sebaliknya. Dalam penyiapan generasi muda juga sangat bergantung pada masa hadapan iaitu persiapan masyarakat iaitu keberadaan budaya. Hal ini termasuk kepada pentingnya tapisan untuk perilaku negatif khususnya iaitu alkohol, penggunaan ubat-ubatan terlarang, seks bebas dan lain-lain yang dapat menyebabkan HIV atau AIDS. Oleh itu, keadaan penyebaran bentuk westernisasi ini mempunyai kebebasan berserikat yang telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan pada anak-anak zaman sekarang. Kesimpulannya, bentuk-bentuk penyebaran budaya asing yang berkaitan dengan perubahan era globalisasi yang sedang berlangsung di seluruh dunia ini akan menyebabkan timbulnya pengaruh yang besar terhadap masyarakat dunia. Oleh itu, kita perlulah memupuk rasa bangga dan menanam rasa nasionalisme dalam diri bagi mengendurkan perkembangan budaya asing dalam kalangan rakyat. Hal ini kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan dengan mematuhi segala hukum hakamnya dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata." Seterusnya, isu semasa berkaitan budaya asing di Malaysia. Kita tidak akan dapat lari daripada isu-isu semasa yang melibatkan masyarakat dan negara. Semestinya, budaya asing di Malaysia tidak terlepas dari mempunyai isu tersendiri. Isu semasa berkaitan budaya asing di Malaysia ialah masyarakat merayakan sambutan yang tidak diajari oleh Malaysia sendiri. Perkara ini merupakan suatu isu yang hangat kerana terdapat pelbagai sambutan yang melanggar nilai budaya sebagai seorang rakyat Malaysia. Walaupun kita merupakan negara demokrasi yang meraihkan pelbagai sambutan tidak kira agama dan bangsa, tetapi kita seharusnya tidak perlu menyambut sambutan yang tidak menempati intipati maksud budaya negara Malaysia.
Contoh yang kita dapat lihat di negara kita ialah sambutan Halloween. Sambutan ini merupakan sambutan budaya barat yang merupakan hari mereka mengingati mereka yang telah pun mati. Sekiranya kita lihat dari pemandangan yang dasar, ia seperti tidak memberi makna yang berguna kepada rakyat Malaysia yang menyambut perayaan seperti Halloween kerana budaya tersebut bukanlah budaya kita. Seterusnya, isu semasa yang dapat kita lihat berkaitan budaya asing di Malaysia ialah daripada aspek budaya pemakaian. Secara khususnya, kita telah diperlihatkan pemakaian yang dikenakan oleh orang Malaysia terdahulu dan ia merupakan baju-baju yang sopan seperti baju kurung dan juga baju Melayu. Walaupun peredaran masa yang pesat, kita seharusnya kekal memakai pakaian yang mematuhi cara pemakaian yang elok dan selesa untuk dilihat. Akan tetapi, budaya asing telah memberikan suatu impak yang agak kuat dari segi aspek pemakaian dalam kelangsungan harian rakyat Malaysia masa kini. Adat pemakaian yang tidak senonoh telah menjadi norma baharu kepada masyarakat dan langsungnya menimbulkan perdebatan hangat di antara masyarakat sendiri. Mahupun begitu, terdapat juga budaya pemakaian dibawa oleh budaya asing yang elok dipakai dengan niat yang baik dan menghormati budaya mereka bawa dalam pemakaian tersebut. Akhir sekali, penjajahan minda juga merupakan suatu isu semasa yang disebabkan oleh budaya asing di Malaysia. Apa yang dimaksudkan dengan penjajahan minda ialah penjajahan terhadap pemikiran dan mentaliti melalui bahan-bahan, maklumat dan budaya yang mudah diserap di zaman teknologi kini. Isu ini merupakan suatu ancaman yang halus kepada masyarakat kerana ia mampu membuatkan masyarakat terlupa akan susur galur tersendiri sebagai orang Malaysia dan lebih kronis lagi lupa akan pegangan agama. Penjajahan minda dapat meruntuhkan jati diri yang telah dibina disebabkan budaya asing yang tidak patut dipatuhi. Oleh hal yang demikian, isu semasa yang berkaitan dengan budaya asing di Malaysia perlulah dititik beratkan dan tidak diambil mudah kerana ia dapat meruntuhkan budaya yang telah terdapat di negara Malaysia. Faktor-faktor penyebaran budaya asing dalam kalangan rakyat Malaysia. Terdapat 4 faktor utama penyebaran budaya asing dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertama sekali ialah media massa, kedua diri sendiri, ketiga pengaruh rakan sebaya dan keempat keluarga. Yang pertama sekali ialah media massa. Pada permulaannya, penciptaan televisyen pada awal tahun 2000 telah menjadi punca utama penyebaran pengaruh budaya asing dalam kalangan rakyat Malaysia. Pengaruh media massa ini dapat dilihat dalam gejala sosial terutamanya dalam golongan remaja. Media massa merupakan sebuah alat komunikasi yang terdiri daripada media cetak dan media elektronik yang melibatkan sesebuah organisasi, individu di dalam industri, polisi dan juga elektronik di dalam sesebuah penyebaran komunikasi massa. Pelbagai informasi sama ada baik maupun yang buruk telah disebarkan dengan pelbagai cara yang dapat menarik perhatian golongan-golongan remaja dan juga dewasa di dalam negara ini. Lebih-lebih lagi pada masa kini di mana budaya luar melimpah ruah masuk ke dalam Malaysia oleh kerana wujudnya media-media massa yang lebih canggih seperti media sosial iaitu Instagram, Twitter dan TikTok. Faktor kedua ialah diri sendiri. Setiap individu pasti akan mempunyai perasaan ingin tahu sejak zaman remaja. Perasaan ini akan mendorong mereka untuk mencuba perkara-perkara baru di dalam kehidupan. Sebagai contoh, di Malaysia kita mempunyai budaya punk yang dianggotai oleh ramai remaja di Malaysia. Perkara ini dapat memberikan mereka pengalaman baru semasa menyertai golongan ini. Namun, pengaruh tidak baik seperti ini dapat dibendung sekiranya individu tersebut dapat mengawal tindakannya sendiri dan mempunyai keimanan yang tinggi di dalam diri. Faktor yang ketiga iaitu pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan orang yang paling rapat selain daripada keluarga kita. Ajakan dan pujukan mereka dapat mempengaruhi seseorang individu untuk membuat keputusan oleh kerana mereka mempunyai banyak persamaan dari segi perasaan. Oleh yang demikian, seseorang individu perlulah bijak memilih rakan yang baik supaya dapat membimbing mereka ke arah kebaikan dan mengelakkan diri mereka dari melakukan perkara yang dapat memudaratkan diri. Faktor yang keempat dan terakhir ialah faktor keluarga. Sesebuah keluarga, seperti yang kita tahu, keluarga ialah orang yang paling rapat dengan diri kita. Sesebuah keluarga yang berpecah belah akan menyebabkan anak berasa terpinggir dan terbiar.
Atas sebab ini, mereka akan mula mencari pengganti sebagai tempat berpaut untuk mencari secebis kasih sayang yang tidak dapat daripada ibu bapa, tempat untuk menghiburkan diri dan juga tempat untuk meluahkan perasaan yang terpendam. Kesannya, seseorang anak itu akan semakin menjauhkan diri daripada keluarga kerana mereka sudah mempunyai tempat berganti yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya ialah kesan negatif penyebaran budaya asing. Pengaruh barat ni dapat kita lihat secara umumnya didefinisikan sebagai satu gerakan penjajahan fikiran yang dapat dikancarkan kepada sesebuah negara. Hal ini mereka ni bertujuan untuk menundukkan negara itu kepada suatu kuasa imperialis. Sebagai contoh dapat kita lihat di sini ialah dengan mereka melaburkan nilai-nilai, memesuangkan pengertian agama dan memusnahkan tunjang dan asas-asas yang penting yang menjadi amalan serta pembentukan kepribadian seseorang. Okey, kesan negatif yang pertama iaitu penyebaran budaya asing iaitu budaya punk. Sekitar tahun 1970-an, budaya punk ni telah popular di ibu kota negara-negara besar seperti New York dan London. Budaya punk ni adalah sub budaya daripada muzik rock, akan tetapi mereka ni berunsurkan politik bahawa kiri. Perkembangan budaya ini dapat dikatakan telah menjadi satu budaya dapat didefinisikan melalui fashion, muzik, kelakuan dan dapat dikaitkan dengan kegelapan serta berunsurkan pemberontakan. Hasil daripada budaya punk ni dapat kita perhatikan personaliti yang berbeza dari segi pemakaian dan kelakuan. Mereka juga ni memakai pemakaian yang serba hitam, bersuara ketat dan gaya rambut mengikut potongan mahut yang diwarnakan dengan pelbagai warna, manakala dari segi kelakuan ni, mereka ni suka memberontak, agresif dan bertindak ganas. Dapat kita perhatikan gambar di sebelah ini iaitu gaya rambut mereka iaitu mahak dan kelakuan mereka lah. Selain itu, kesan negatif yang kedua ialah black metal. Black metal ni adalah satu kumpulan muzik yang mengadakan persembahan separuh gila. Mereka ni menggunakan seni kata yang sukar difahami, berunsurkan lucah dan kesyaitanan serta berpakaian ala-ala syaitan dan hantu. Justru mereka ni juga menggunakan unsur-unsur pemujaan iblis dan roh. Gambar di sebelah ini merupakan tatu salib yang merupakan bentuk simbol kumpulan black metal. Ianya diperbuat daripada gurisan duit shilling yang tersendiri. Di samping itu, kesan negatif yang ketiga, penyebaran budaya asing dalam kalangan rakyat ialah fashion barat. Berdasarkan pemerhatian bahawa golongan belia pada hari ini, mereka ni lebih memilih mengenakan pakaian ala barat. Sebagai contoh, memakai skirt pendek, berseluar jeans ketat dan berpakaian jarang serta tidak menutup aurat. Hal ini kerana fashion barat ni tidak dititik beratkan maruah si pemakai, manakala berbeza dari fashion tradisional masyarakat tempatan yang mana pemakaiannya penuh dengan kesopanan dan kehormatan. Kesimpulannya, kesan negatif penyebaran budaya asing dalam kalangan rakyat dapat kita lihat telah menjadi ikutan masyarakat, khususnya kepada golongan remaja. Hal ini telah menular dan menjadi wabak dalam masyarakat kita. Sekian, terima kasih. Budaya dari sudut pandangan Barat dan Islam. Budaya dari sudut pandangan Islam adalah merupakan salah satu gaya kehidupan harian manusia. Agama Islam adalah sangat menitikberatkan cara-cara kebudayaan orang Islam. Budaya diketahui berdasarkan ilmu pengetahuan seseorang dan juga pengaruh masyarakat sekeliling. Budaya merupakan peradaban berkaitan dengan kelakuan dan pemikiran manusia. Bagi manusia yang berpegang teguh dengan agama Islam, mereka perlulah sentiasa menjaga dan memelihara adab mereka demi menjaga nama baik agama Islam. Sebagai contohnya, manusia yang beragama Islam tidak boleh bergaul bebas dan tidak boleh membuat perkara yang telah dilarang di sisi agama. Mereka perlu sentiasa menunjukkan ciri-ciri keislaman yang nyata dalam diri mereka. Manakala bagi pandangan Barat pula, kebudayaan adalah salah satu perkara yang serius dan meluas dari segi Islamik dan akademik. Ia diperlakukan mengikut cita rasa dan keinginan manusia untuk melakukan sesuatu perkara tanpa berlandaskan sebarang larangan atau hukum hakam dari agama. Oleh yang demikian, pandangan budaya dari sudut Barat dan juga dari sudut Islam relatif tidak sama.
Tuntasnya, budaya asing di Malaysia bukanlah suatu benda yang asing kerana kepelbagaian kaum yang wujud di negara kita memberi suatu ruang kepada budaya-budaya ini lahir dalam kalangan masyarakat. Akan tetapi, setiap perkara yang lahir juga mempunyai isu semasa dan juga kesan yang tersendiri. Isu semasa seperti perayaan yang tidak memberi makna sebagai seorang rakyat Malaysia dan juga penjejahan minda disebabkan penyebaran material secara dalam talian dapat dikenal pasti yang disebabkan oleh budaya asing tersebut. Kesan daripada isu tersebut memberi impak yang negatif tanpa masyarakat sedar sekiranya mereka tidak syakna akan isu-isu tersebut. Ini kerana faktor-faktor yang membawa budaya asing tersebut terbit ke negara kita dalam kalangan masyarakat. Proses bicara bercangga yang lama dikelek yang baharu didukung. Ringkasnya, setiap individu haruslah syakna dengan budaya-budaya yang berasal dari Malaysia dan terus menegakkan budaya kita dalam kehidupan seharian agar kita tidak lupakan akar umbi budaya yang bermula di Malaysia.